TV KPM. Tulang bermacam tulang. Ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tak sama bentuk. Macam-macam namalah tulang. Ada tulang cranium, tulang clavicle, tulang sternum, tulang tibia. Oh, tulang. Beginilah rutin harian kita. Bersih, sanitize, barulah selamat. Ewa, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam Apa khabar, cikgu? Sihat, cikgu? Alhamdulillah, terima kasih. Bukan baik. main, cikgu menari dengan tulang tadi, cikgu, Baik, cikgu. Apa yang sebenarnya kita nak belajar hari ini, cikgu, untuk subjek sains kita pada hari ini? Baiklah, Azhar. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sistem rangka. Okey. Sistem rangka manusia. Yap. Itu yang kita nak belajar tentang sistem rangka manusia. Yalah, kalau tengok tulang tadi, cikgu sebut nama-nama tulang, cikgu, Betul. Alright, tapi sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, apa kata kita kenal dengan lebih dekat cikgu kita pada hari ini? Kita saksikan dulu profil guru ini. Itu dia, kita bersama dengan Cikgu Nur Hisham. Ganteng orangnya kan, walaupun nampak mata je, tapi handsome. Baik, cikgu. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mungkin cikgu boleh perkenalkan juga diri cikgu kepada penonton kita dekat luar sana. Okay, hai. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okey, nama yang diberi Nur Hisham bin Zainuddin daripada SMK Tun Mutahir. Saya baru saja berkhidmat di Sekolah Menengah Tun Mutahir selama 11 tahun dan dalam bidang sains sukan ni saya berkhidmat lebih kurang dalam 9 tahun saja. 9 tahun. Wow, itu dia, cikgu. Tapi cikgu, saya sebenarnya tak sabar. Saya seronok tengok tulang-tulang ni. Ya, betul. Kan kita nak belajar berkenaan dengan fungsi sistem tubuh dalam pergerakan ataupun sistem rangka, cikgu. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak kena sentiasa ingatkan diri kami dan juga anda semua yang berada di rumah, yang mana kita nak kena sentiasa mematuhi SOP, membudayakan norma baharu penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter macam saya dan cikgu. Betul. Kami pakai pelitup muka yang diwajibkan kepada kita untuk semua pakai, dan juga kita ada gel pembasmi kuman, cikgu, untuk sama-sama kita nak gunakan. Silakan, cikgu. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Bila cikgu dah guna, saya pun kena guna. Tapi kepada anda yang mungkin berada dekat rumah, kalau tidak ada gel pembasmi kuman, jangan risau, jangan khawatir. Boleh je guna air dan juga sabun. Yang paling penting, kita ada inisiatif untuk sama-sama kita nak menjaga kebersihan diri kita. Baik, cikgu, rasanya kita dah boleh mulakan kelas kita untuk sains sistem rangka kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Assalamualaikum. Saya harapkan semua sudah bersedia untuk pelajaran kita pada hari ini. Yap. Baiklah, kita akan mengenali berkenaan dengan sistem rangka manusia. Baik. Di depan kita ini adalah satu modul berkenaan dengan sistem rangka manusia. Kita akan tengok dari segi bentuk, kita boleh lihat dari aspek posterior dan juga interior. Okey, di bahagian hadapan dan juga di bahagian belakang. Okey. Okey, di bahagian hadapan ini kalau kita tengok, dia ada nama-nama yang tertentu. Okey, kita mulakan daripada atas. Dia ada nama dia cranium. Okay? Cranium, cikgu. Tulang cranium, tulang kepala. Lepas tu kita ada tulang clavicle. Clavicle. Okey, di sini tulang clavicle. Baik. Dan di sini ada tulang humerus. Okey. Dan sini kita lihat ada tulang ulna dan juga tulang radius. Yap. Di pergelangan tangan ini kita ada kapal dan juga metakapal. Okey. Okey. Dipanggil tulang kapal dan metakapal, cikgu. Kapal, metakapal. Baik. Okey. Lepas itu kita ada di hujung sekali nama dia phalanges. Okey. Habis di bahagian-bahagian upper body, kita pergi kepada bahagian bawah badan. Okey. So kita bermula dengan tulang pubis. Yap. Okey, tulang punggung. Lepas tu kita boleh tengok dari segi tulang yang tulang femur. Yap. Di bawahnya ada tulang tibia dan juga fibula. Yap. Dan sama dengan tangan tadi, cuma nama dia lain. Nama dia tarsal. Dan juga tarsal. Okey, kalau ni kapal, ni tarsal, cikgu. Okey, betul. Yang di bawah ni tarsal, metatarsal. Baik. Sama juga bawah dia ada phalanges. Okey. Kalau metatarsal tu kita panggil mungkin dekat jari itulah, cikgu. Betul. Yang kecil-kecil tu, yang berbentuk cube tu. Itu meta lah. Meta tu maksudnya
tube yang lebih kecil. Okey, Alright. baik cikgu. So kita dapat tahu walaupun kita tak dapat nak ingat semua sekali nama tulang tapi kita teruskan pembelajaran kita yang mana kita akan cuba untuk ingat sikit demi sedikit. Baik cikgu, Betul. teruskan cikgu. Itu di bahagian hadapan posterior dan kita boleh lihat dari segi tulang belakang dia. Yap. Okey, tulang belakang dia ini tulang vertebra lah. Tulang vertebra ni sangat penting. Okey, untuk postur badan lah. Yap, inilah kalau kita tengok orang yang kena slip disc apa tulang ni lah cikgu. Betul. Tulang apa bagi tadi cikgu? Tulang vertebra. Dia ada bahagian-bahagian dia di tulang vertebra ni. Yap. Okey. Dia ada bahagian thoracic, okey, lumbar, Yap. okey, sacrum dan juga rectum lah. Last kali. Okey, baik. So kita dapat tahu berkenaan dengan tulang yang mana orang kata apa nama-nama tulangnya dan yang paling penting mungkin cikgu dalam sains sukan dalam fungsi sistem rangka ni para pelajar mesti kena ingat kot semua nama-nama tulang ni. Betul. Kalau dalam peperiksaan mungkin akan ditanya ataupun disoal. Okey. Betul tak cikgu? Betul. Yap, itu dia. Baik. Dan cikgu kalau kita tengok kepada tulang sistem tulang ni yang mana kalau sekiranya para pelajar mungkinlah orang kata apa nak menguasai mungkin tips awal, tips mudah cikgu untuk pelajar kita bagaimana untuk lebih efektif nak mengingat, nak menghafal nama-nama tulang ni cikgu. Okey, untuk mengingat pada saya mudah saja kalau kita menyanyi. Okey, macam cikgu buat tadi lah. Saya buat tadi contohnya, tulang clavicle, tulang sternum, kan kita Okey. bentuk dalam bentuk yang lebih mudah lah. Sebab ada yang mensukakan kepada muzik dan sebagainya. sebagainya. So, create sesuatu yang mungkin apa yang kita minat untuk kita mudah ingat dan juga hafal. Betul, Baik cikgu, Azhar. saya tak sabar sebenarnya banyak benda dekat depan kita ni. Saya akan percaya kita akan perkenal dan juga kita akan belajar satu persatu fungsinya dan kenapa kita kena tahu berkenaan apa benda-benda yang ada dekat depan kita lah. Tapi kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan Cikgu Nur Hisham bin Zainuddin yang mana kita belajar subjek sains dan topik kita adalah fungsi sistem tubuh dalam pergerakan dalam kurungan kita adalah sistem rangka. Baik cikgu, tadi kita dah tahu berkenaan dengan nama-nama untuk tulang-tulang yang cikgu sebutkan tadi. Bagaimana kalau kita nak tengok sebab saya tengok nama-nama tulang ni dia banyak jenis tulang cikgu. Mungkin kita nak spesifikkan cikgu? Baik Azhar. Okey. Untuk tulang ini Yap. dia ada 4 jenis. Yap. Dia klasifikasikan 4 jenis Okey. iaitu tulang panjang, tulang pendek, Yap. tulang lepir Yap. dan juga tulang tak sama bentuk. Okey, untuk tulang panjang contohnya di bahagian sini kita ada tulang humerus, Okey. tulang femur, Yap. tibia, fibula, semua itu adalah tulang panjang. Baik. Okey, untuk contoh tulang pendek kita ada di bahagian kapal dan juga di bahagian metakapal. Okey, Mungkin tarsal sama juga dengan tarsal. sama juga. Baik. Okey. Seterusnya tulang lepir. Ya. Okey, tulang lepir kita ada tulang rusuk. Okey. Tulang rusuk, tulang scapula di bahagian belakang. Yap. Okey. Kita ada tulang cranium di bahagian atas. Okey. Seterusnya tulang tak sama bentuk. Yap. Okey, iaitu di bahagian tulang vertebra. Okey, di tulang vertebra ini dia ada bahagian koksid, lumbar, semua itu sacrum, itu adalah tulang yang tak sama bentuk. Ini adalah contohnya Yap. di bahagian thoracic. Okey, contoh Ini di bahagian belakang lah cikgu. tulang belakang. Okey, bahagian thoracic. Baik. Kat belakang kalau ada label betul masukkan. Yap. So ini adalah tulang tak sama bentuk contohnya. Okey. Baik cikgu. So yang mana pelajar kena tahu juga dan juga kena ingat. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya untuk sistem rangka. Apa itu sistem rangka sebenarnya? Yap. Sistem rangka ni ialah terdiri daripada 4 komponen yang utama. Tulang, Baik. ligamen, tendon dan juga tulang rawan. Okey? Dekat sini bahawa tulang tadi saya dah terangkan tadi, Yap. dengan tulang. Seterusnya ialah berkaitan dengan ligamen. 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 Ligamen ialah tisu penghubung. Okey? Okey. Ligamen ialah tisu penghubung yang kenyal, okey, menghubungkan antara tulang dengan tulang. Okey, contohnya dekat sini. Ini bahagian
patella. Okey. Ini dipanggil bahagian patella. Baik. Okey. Ini di bahagian lutut ke cikgu? Bahagian lutut. Okey. Istilah sains sukan panggil patella. Patella cikgu. Okey. Ni tulang femur dengan tulang tibia. Okey. Yang menghubungkan tulang femur dengan tibia di sini. Okey, nampak tak yang berwarna putih ni? Nampak cikgu? Inilah tisu penghubung antara tulang femur dengan tulang tibia tadi. Okey. Ini kita panggil dia sebagai ligamen. 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 Yang orang selalu cakap ligamen terkoyak, ligamen Ya. terkoyak. So inilah. Ya, betul. Masih di kawasan ni lah. Betul. Dia ada bahagian posterior, bahagian anterior. Ini bahagian-bahagian dia lah. Baik. Okey. Seterusnya, kita akan belajar berkenaan dengan sistem berkenaan dengan tendon. So, tendon. Okey, ini di bahagian tangan kita. So, tendon ialah tisu juga, tisu penghubung yang menghubungkan antara tulang dengan otot. Oh, okey. Tulang dengan otot. Baik. Okey. Di sini kalau kita lihat, yang merah ini adalah muscle ataupun otot. Okey. Dan di sini kita tengok yang berwarna putih ini menghubungkan muscle, otot dengan tulang. Tulang kat sini tulang ulnar dengan radius. Okey. Okey. Yang putih ini adalah Tisu penghubung. tendon. Tendon, itu dia panggil tendon. Tendon. Okey, baik. Mungkin cikgu boleh tunjuk dekat kamera kawan-kawan kita dekat rumah nak tengok bagaimanakah keadaan ataupun yang disebut sebagai tendon tadi. So penghubung antara otot dan juga tulang cikgu Betul. okey. Tulang antara tulang dengan otot, menghubungkan tulang otot. Kalau tulang dengan tulang, ligamen. Ligamen. So itu yang membezakan walaupun nampak lebih kurang sama cikgu antara ligamen dan juga tendon sebab colornya putih juga. Kan. So dan dia penghubung juga, cuma yang membezakannya adalah kalau tadi ligamen menghubungkan tulang ke tulang dan tendon adalah otot ke tulang ataupun tulang ke otot cikgu. Ya, betul. Baik Okey. cikgu. Seterusnya, kita akan pergi kepada tulang rawan. Baik. Okey, tulang rawan ni ialah tulang cartilage. Yang Azhar pernah biasa tak makan ayam KFC? Pernah cikgu, selalu cikgu. Ayam KFC tu di hujungnya kalau kita makan tu kan perasan tak ada salutan selaput putih tu. So selaput putih itu adalah tulang rawan sebenarnya. Oh, okey. Saya sangat suka cikgu tulang rawan. Kalau makan ayam goreng je cikgu. Betul. Kalau makan-makan habis tu dekat dia punya macam atas tu dia macam topi lah cikgu. Ya, betul. Kan bila boleh buka tu, itu dia panggil tulang rawan cikgu. Ya, betul. Oh, okey, baru saya tahu. Tulang rawan ni penting untuk menyerap hentakan dan mengelakkan pada geseran. Okey. Kalau tak ada tulang rawan, kita akan berlakunya apa? Geseran dan sakit. Tapi kalau dalam sistem badan kita, dekat mana terletaknya tulang rawan tu cikgu? Okey, kalau perasan dekat tadi kat patella tadi, contohnya di sini. Okey. Di sini. Kita tengok. Tercabut dah cikgu cabut dah. Tak apa. Ya. Okey, di sini ada tulang rawan ni. Kalau perasan ni kat sini akan nampak. Oh, di belakang ligamen cikgu. Okey, di gini ni. Ni sebenarnya adalah Tulang rawan. tulang rawan Okey. ataupun tulang cartilage. Saya suka panggil tulang cartilage. Baik. Jadi yang menghubungkan ini adalah cartilage. Kat sini ada benda synovial sebenarnya. Ya. Benda synovial ini untuk menyerap hentakan lah. Ya. Jadi di sini adalah tulang rawan lah. Jadi apa akan berlaku cikgu sekiranya tulang rawan ni tak ada ataupun mungkin ada masalah di kawasan tu? Kalau tulang rawan tak ada, okey, bila tulang rawan tak ada, dia terus berjumpa. Tulang bertemu tulang. Tulang. Sakit tak? Azhar? Aduh, ouch. Sakit kan? Sakit, Sebab cikgu. that's why kalau semakin tua, Yep. Tulang rawan tu semakin kurang. Okey. Jadi dia akan bergesil. That's why orang tu sakit lutut. Baik. Okey. So itu fungsi tulang rawan sebenarnya Ya, cikgu. dia menyerap daya menyerap hentakan. hentakan Ya. antara tulang ke tulang Ya, lah. tulang Dan ke tulang. kita kata menjadi penghubung juga sebenarnya kan? Penghubung, betul. Alright, itu Okey. dia. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Seterusnya kita akan jalankan aktiviti. Alright, jom cikgu. Saya Okey. suka aktiviti ni. Sudah ready Azhar? Ready. Okey, bagus. Okey, Baik. yang aktiviti kita pertama adalah di hadapan anda sudah terdapat senarai nama berkenaan dengan tulang-tulang. Baik. Jadi saya nak Azhar Tampal ke cikgu? tampalkan nama-nama tersebut di skeleton tulang ni. Okey, baik cikgu. Saya rasa cikgu ini small matter je cikgu. InsyaAllah. Okey, baik. Saya harap- Saya mulakan dengan yang saya tahu dulu cikgu. Betul. Kita Okey. cuba tengok. Tarsal cikgu. Tarsal ni di bahagian kaki cikgu. Betul, bagus. Betul tak? Betul. So yang ni baru dipanggil metatarsal. Bagus. Hebat. Itu dia. Cikgu saya belajar, cikgu ajar saya senang ingat cikgu. Okey, baik. Kita dah ada karpal cikgu. Ya, kapal. Okey, so di sini cikgu. Betul tak? Betul, di pegangan tangan. Betul. Di pegangan tangan. Okey, seterusnya cikgu. Bawah sikit sebab itu dah masuk bahagian ulna. Oh, tulang ulna. Marah ulna. Marah tuan dia. Dia orang nak suruh potong markah saya cikgu. Tak acil lah cikgu macam tu kan. Okey, alright. Okey. Kranium cikgu.
Kranium ni kat mana cikgu tu? di bahagian kepala cikgu. Cantik. Betul tak cikgu? Betul. Itu dia. Okey. Alright, saya dah mula berdebar sebab saya dah rasa macam mana lagi? Semakin mencabar ya. Makin mencabar cikgu. Soalan bernilai RM5,000 cik. RM5,000. Vertebrata cikgu. Vertebra. Ini di vertebra. Okey, tulang vertebra. Okey. Vertebra di belakang cikgu. Betul di belakang ya. Okey. Okey, very good. Betul. So saya tunjuk sekali lalu. Vertebra. Jeng, 1, 2, jeng, jeng. 3, 4. Okey, cantik. Itu dia vertebra. Baik. Alright, Okey. ini tercabut cikgu. Okey, kita masih ada lagi Jadi saya nak bagi sesuatu pada Azhar sebab Baik cikgu. Azhar telah pun berjaya menyiapkan tugasan. Jadi saya nak bagi dia Dah selesai ke cikgu? ini reward card awak. Skor awak 1. Aha. Okey. Itu dia. Tercabut pula. Maksudnya satu betul dapat satu cikgu. Ke macam mana? Tak, saya bagi 2. Berapa tadi betul? Okey, 4 dah betul cikgu. Okey. 3. Okey. 3. 4. 4. Yeah. Okey. Itu dia. Saya dah dapat 4 hadiah lah daripada cikgu. Okey, Kita baik. nak teruskan sikit cikgu. Baik, terus kita akan teruskan pada segmen yang kedua iaitu Okey, baik cikgu. aktiviti lebih menarik berkenaan dengan mewarna. Yes, Okey. jom. Azhar biasa mewarna? Saya selalu cikgu. Saya sangat suka melukis cikgu. Suka melukis. Tapi malangnya lukisan saya sangat tak cantik. Okey, baik. Untuk hari ini saya nak Azhar Yep. melukis mengikut spesifikasi tulang. Okey, baik. Tulang panjang saya nak awak mewarnakan 2 color. Okey. Okey, 2 iaitu warna kuning untuk tulang panjang. Okey, warna kuning tulang panjang cikgu Okey. Warna kuning tulang panjang, warna merah tulang pendek. Okey. Okey, tulang Saya sambil buat terus cikgu boleh? boleh sama Okey. terus. Baik. Okey, Okey, so tulang panjang warna kuning, tulang pendek warna merah. okey. Lepas tu saya nak tengok tulang tak sama bentuk warna biru. Okey, so merah lepas tu biru cikgu Okey, biru. baik. Tulang tak sama bentuk warna hijau. Tulang tak sama Tulang bentuk. lepeh ni. tak sama Lepeh, okey. Tadi tak sama bentuk, tadi color biru cikgu kan? Ya. Okey, baik cikgu. Okey, Okey. so kita dah dapat Tulang tulang panjang. Betul Azhar, saya bagi terus kat sini. Awak betul ni. Betul cikgu? Betul, tulang panjang betul. Ya Allah, bijaknya saya cikgu. Okey. Awak memang bijaklah Azhar. Puji diri sendiri cikgu. Betul. Aduh. Okey, tulang Okey. panjang. Okey. Baik, betul. itu dia. Tulang panjang tadi cikgu minta color warna kuning. Okey, so tugasan tulang yang pendek, pertama okey, settle. dah selesai cikgu. Okey, warna merah. Okey. Untuk tulang pendek. Tulang pendek warna merah cikgu. Okey. Ini tulang pendek ni di sini cikgu. Di kawasan jari jemari Itu kaku. pandang. Di sini je. Oh, okey, sini. Okey, ini dipanggil tulang pendek cikgu So bawah ni pun tulang pendek juga cikgu kan? Ni dah panjang kat sini. Oh, okey, baik Tak itu apa. dia. Ini ada silap sikit kena potong markah sikitlah. So maksudnya tulang pendek ni kat sini je cikgu Ya. Pergelangan tangan. Ha. Ini ada silap sikit. Itu membuktikan bahawa sebenarnya itu proses pembelajaran cikgu. Betul. Nampak tu ayat cover balik cikgu. Baik, tulang panjang color kuning, tulang pendek color merah. So tadi cikgu minta tulang tak sama bentuk color biru, betul tak cikgu? Betul. Kalau tulang tak sama bentuk dekat belakang ni cikgu. Betul tak cikgu? Tulang tak sama bentuk. Ha, Okey, ha. betul. Vertebra. Vertebra. Okey. So ini adalah tulang tak sama bentuk lah. Sebab saiznya berbeza-beza. Okey. Dan the last one cikgu adalah tulang lepeh. Tulang lepeh. Tulang lepeh cikgu, warna hijau, dia ni macam tulang rangka kita ni cikgu. Tulang rusuk panggil. Tulang rusuk. Okey. Satu. Betul tak cikgu? Betul. Lagi Okey. satu. Okey, lagi satu di kawasan ni cikgu. Okey, so ini adalah apa cikgu nama tulang ni cikgu? Tulang clavicle. Clavicle. Ya, betul. Ini pun tulang lepeh juga orang panggil. Tu di tengah-tengah tu tulang apa tu? Tengah-tengah ni cikgu, ya Allah, saya pun tak pasti cikgu. Apa tu nama tulang cikgu? Sternum. Ni sternum. 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 Ini tulang lepeh juga. Kalau di kawasan depan ni cikgu. Ni lepeh lah tu. Okey, baik. Saya ingatkan ini dipanggil rusuk juga, bukan rusuk cikgu Bukan rusuk. Rusuk di tepi. So salah lah kalau orang kata depan ni rusuk. So rusuk di sini saja. Di sini, betul. Okey, baik cikgu. Alright. Cuba kita cek cikgu. Jawapannya Okey, kita adakah cek jawapannya. betul Okey, ataupun tulang salah? panjang betul. Yang tulang pendek ni separuh betul lah. Separuh betul, Dia dah masuk ke ada tulang panjang tu sikit. Okey. Baik. Boleh kita compare cikgu dengan yang panjang? Lebih kurang lah Okey.
comparekan lebih kurang. Baik. Itu dia. Itu yang hasil yang cikgu dah buat. Yang ini yang saya buat. Yang mana kita recap balik, ni tulang panjang adalah kawasan sini dan bawah ni. So tulang pendek adalah sebenarnya di pergelangan. Ini kesilapan sikit. Okey, ya, betul. Okey. So kalau dalam peperiksaan kena ingat betul-betul. Kemudian tulang tak sama bentuk cikgu, belakang ni cikgu. Okey, tulang vertebra. Vertebra dan juga tulang lepit adalah di kawasan tulang rusuk. Betul. Okey. So berapa kesalahan saya cikgu? Satu je kan cikgu kan? Satulah satu set tu. Tak apa. Okey, So, itulah yang lain proses betul. pembelajaran ya. Ya, betul, proses cikgu. pembelajaran. Ya, kalau mula kena salah, kalau semua betul tak boleh belajar lah namanya. Pelik sangat cikgu. Pelik sangat. Okey. Bagus Azhar. Ya. Seterusnya Okey. cikgu. Seterusnya. Seterusnya Okey, kita dah tahu cikgu, kita dah berkenalan dan kita dah mewarna klasifikasikan tulang. So apa kata cikgu kita berhenti rehat seketika? Betul. Kita kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan tulang, kita dah kenal spesifik tulang panjang, tulang pendek, tulang tak sama bentuk dan juga kita dapat tahu berkenaan dengan sistem rangka ada 4 tulang, ligamen, tendon dan juga rawan. So sekarang ni cikgu, kita nak masuk ke pembelajaran kita terus yang seterusnya cikgu. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Untuk yang kali ini kita akan belajar dengan sendi Azhar. Baik cikgu. Okey, sendi. Saya nak tanya Azhar dulu sebelum kita belajar sendi. Apa yang Azhar faham tentang sendi? Sendi ni cikgu yang kata apa di bahagian cantuman badan kita ni lah kot cikgu. Okey. Kan selalu kalau orang dengar selalu sakit sendi, tapi spesifiknya saya tak pasti cikgu. Okey. Sendi sebenarnya Azhar perjumpaan antara tulang-tulang. Okey, baik. Okey. Perjumpaan antara dua atau lebih tulang itu adalah Sendi. Tapi yang kalau dikatakan ligamen tadi cantuman antara dua tulang, adakah itu dikira sebagai sendi juga itu cikgu? tissue fiber. Oh, Tissue fiber. Baik. Ini antara tulang-tulang di situ ada sendi. Okey. Yap. Sendi ni juga dikategorikan sebagai tulang sendi synovial. Okey. Nama dia tulang sendi synovial. Sendi synovial cikgu Betul. Sendi synovial ialah pergerakan dia bebas. Dalam sukan menggunakan sendi synovial yang orang kata pergerakan dia sangat bebas lah. Yap. So di mana tempat-tempat tersebut? Yang kita kena tahu ialah satunya saya akan bagikan formula. Okey. Formula untuk mengingat kepada sendi. Okey. Sendi apakah yang ada pada manusia. Okey, saya gunakan formula. Oleh kerana kita masih lagi pada hari raya. Baik. Okey Azhar, saya akan bagikan formula untuk mengingatkan sendi. Okey. Okey, jom cikgu. Okey. Sendi lemang. Yap. Wah, lemang. Okey. Lemak, Okey. gemuk Okey. kerana pesnya Okey. power. Oh, okey. Okey. Lemang, emak, gemuk kerana pesnya power. Betul. Wow. Okey. Apa dia lemang, emak, gemuk kerana pesnya power ni? Sebenarnya lemak, emak, gemuk ni kita dah bagikan ada 6 jenis sendi yang ada pada sendi synovial. Baik. Okey, di manakah letaknya lemang, emak, gemuk kerana pesnya power ini? Okey, dia berada letak di mana-mana, di tangan dan juga di kaki sahaja. Oh, Okey, di mana? Okey, kita tengok kat sini. Yap. Lemang itu sendi lesung. Oh, sendi lesung. Ini berada di bahagian tangan kita di bahu Okey, tu. di antara tulang clavicle dengan humerus. Di Okey. situ tempat perjumpaan itu So, di ada tengah-tengah sendi. ni, cikgu? Ya, Okey. sendi di sini Baik. kita panggil dia sendi lesung. Lesung, sendi lesung cikgu. Sendi lesung. Okey. Yang kedua, sendi kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel. Engsel. Okey? Baik. Lesung, engsel. Selepas itu kita ada sendi gelungso. Gemuk ini gelungso. Gelungso. Okey, gelungso. Baik. Gelungso. Okey, kerana kita ada kondil. 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 Kondil di bahagian jari lah cikgu. Okey, di antara metakarpal ni. Okey. Okey. Baik. Okey, pesnya okey, pelana. Pelana. Pelana dekat ibu jari ni, dia bagian bawah ibu jari yang kedua lah. Baik. Okey. Dan
power. P yang kedua. Okey, di antara tulang atlas dan yang tengkorak ni. Satu lagi di antara ulna dengan radius. Itu dipanggil Itu kita panggil sebagai paksi. paksi. Okey, paksi. Baik. Okey, ada berapa tu Azhar? Ada 6 cikgu. Ada 6 So kena ingat ada 6 Yap. sendi yang kita belajar dalam sendi synovial. So ini adalah formulanya ataupun kita nak Formula ingat lah untuk kan. mengingat, yes. So lemang, emak, gemuk kerana punya power, kita ada lesung, engsel, kita ada tadi gelungso, kemudian kondil, Betul. pelana, Pelana, pelana paksi. dan juga paksi. Okey, so 6 sendi itu cikgu. Okey, baik. Seterusnya, Yap. kita kenali juga sendi synovial ni adalah sendi diatosis. Okey. Sendi pergerakan bebas lah. Jadi dia sebenarnya adalah yang sangat penting untuk pergerakan. Baik. Saya nak tanya Azhar. Yap. Katakanlah Azhar tidak ada sendi. Baik. Agak-agaknya apa berlaku pada Azhar? Mungkin kita tak boleh nak bergerak juga cikgu, sebab macam cikgu sebut tadi, sendi adalah cantuman antara tulang ke tulang juga cikgu, betul tak? Betul, tapi kurang tepat sahaja. Okey, baik. Yang tepatnya cikgu. Yang tepatnya ialah tiada variasi pergerakan. So cuba bayangkan, Azhar nak duduk pun tak boleh sebab bila Azhar duduk, Azhar memerlukan kepada sendi. So di mana tu Azhar agak-agak? Sendi di bahagian punggung cikgu. Itulah dan juga di kaki. bahagian lower body saya tak terangkan tadi. Okey, di sini juga di bahagian hip, tulang punggung sama juga tadi lesung. Yap. Oh, okey. Lesung. Yap. Dekat sini juga patella ni. Okey. Kita ada sendi Itu sendi lesung juga. engsel. Tadi sama sini. Oh, okey, sendi engsel. Engsel sama. Kita boleh fleksi dan ekstensi tu. Baik. Okey. Dan di bawah tarsal tu sama juga. Okey, itu di berhampiran metatarsal tadilah. Okey, sama. Okey, gelungso. Yap. Sama juga tadi. Dan juga dia ada pelana lah bawah. Yap. Okey. Baik, Jadi cikgu. sama fungsinya lebih kurang bahagian atas. Tempat saja berbeza. Yap. That's why kata tadi variasi pergerakan. Jadi bila ada variasi pergerakan, so itu dikatakan pergerakan itu bebas. Oh, okey. Pergerakan bebas. Boleh Baik. fleksi, boleh buat pusingan, Yap, itu kan dia. abduksi, kan adduksi, Betul. tutup buka dan sebagainya. So kalau tidak ada sendi-sendi ini akan menyukarkan kita untuk bergerak tadilah. Betul. Baik, saya perasan cikgu, bila cikgu sebut pasal pergerakan ni, depan kita ada bola cikgu. Ya. Apa fungsinya cikgu? Okey, Adakah? baik. Sekarang inilah aktiviti yang kita nak lakukan Azhar. Okey, ada aktiviti. Okey, baik cikgu. Berdasarkan sendi yang kita gunakan tadi. Okey, yang pertama kita akan buat berkenaan dengan sendi Apa tadi lesung. tu? Lesung. Okey. Lesung kita akan menggunakan kemahiran Bola. okey, Okey. softball. Okey, Okey, softball. softball, Alright. Okey, softball. Okey, kita boleh gunakan glove. Okey. Okey, gunakan glove. Yap. Bola ni nak lari lah cikgu. Tak apa, letakkan di sini. Okey. So Okey. glove Baik. bahagian tangan yang kuat dominan gunakan apa? Memegang bola. Untuk okey. Yang tak dominan Oh, bukan yang dominan pegang sarung ni cikgu. Yang dominan kita gunakan untuk membaling. Okey. So ini untuk baling dan ini untuk memegang. Memegang. Yang mana ini kita akan gunakan antara sendinya adalah sendi kita panggil engsel tadi cikgu. Belum bersama lagi. Ini kita Betul. nak gunakan untuk Okey. pergerakan bagi Okey, lesung. baik, lesung. Bagaimana kita katakan pergerakan yang boleh dikatakan sebagai lesung tadi? Okey. Aksi dalam sukan kita Yap. gunakan ialah pitcher membaling bola. Baik. Aksi dalam sukan. Tapi biasanya pelajar-pelajar di sana di rumah Yap. dia confuse aksi dengan sukan. Baik. Jadi kita tak nak lagi ada confuse. Saya mengharapkan pelajar boleh faham bahawa aksi sukan berbeza dengan sukan. Sukan contohnya softball, apa aksi dia? Contoh aksi membaling. Kan? Membaling. Yap. Membaling bola. Membaling bola. Okey. So kat sini caranya ialah okey 12 6. Saya pusing Satu. Okey. Oh, okey. Baik. Okey. So ini kata ada pass. Yap. Okey, saya akan melakukan gerakan macam tu. Oh, okey. Okey. So ini menggunakan sendi apa tadi lesung tadi cikgu. Okey, lesung. Yap. So, di sini kalau kita lihat, ini adalah pergerakan sendi Yap. lesung. Okey, ini pukul 3, Baik. pukul 6, pusingkan Okey. 12. Okey, baik. 1, 2, 3. Yap. Okey, itu adalah contoh sendi Lesung. lesung. So maksudnya Hebat. kalau kata tidak fungsi kita punya sendi lesung, maka tak boleh kita nak buat balingan tadi cikgu. Betul. Aha, Sakit di okey. bahagian dekat skapula ke kan? Dia Baik. akan menyukarkan pergerakan yang lurus. Baik, itu dia. Macam mana pula kalau dengan sendi engsel cikgu? Sendi asal kita bagi contoh. Okey. Baik. Kalau tadi kita guna softball ni untuk sendi lesung.
So saya rasa kalau sendi engsel, betul tak cikgu kalau badminton menggunakan sendi engsel? Engsel. Tak, cikgu. Contoh? Engsel. Dia tak gunakan category wrist kan? Okey. So yang paling Okey, so bola teknik tampar. bertampar. Kan? Kita buat setting. Baik. Okey. Okey. Contoh. Hati-hati cikgu. Ataupun Ya. teknik menjaring. Ya. Kan? Bila menjaring, daripada tangan kita Okey. fleksi, nak diluruskan. Baik. So kita So, balik. itu adalah contoh pergerakan pada Sendi engsel. sendi engsel. Kan? Okey, terus cuba sembut. Baik. Oh, Okey, contoh. Okey. Itu dia. Tapi Okey. kalau bola keranjang, kita kena pegang macam ni lah. Yap. Okey, sisi bawah, Yap. So kita baling masuk dalam jaring lah. masukkan baring pada jaring. Okey, Dan baik. fokus pada bola tersebut. Okey, baik. Itu adalah fungsi sendi engsel. Kita dah tahu berkenaan dengan sendi lesung dan juga sendi engsel, cikgu. Betul. Yang mana kalau tak guna tu memang tak boleh berfungsi. Maksudnya problem lah. Kita tak boleh nak buat aktiviti lah. Bagaimana pula dengan sendi gelungsur, cikgu? Sendi gelungsur. Okey. Ini yang Badminton. kata untuk badminton tadi? Badminton gelungsur. Baik. Okey. Bola ni nak lari, cikgu. Merajuk dia, cikgu. Okey, kita Baik. pergi. Yap. Kalau kita tengok pingpong ni, adakah pingpong termasuk juga menggunakan sendi gelungsur, cikgu? Gelungsur. Ha. Pimpong. Pimpong ini adalah sendi pelana. Okey. Okay, sebab dia pegang ni, ada cara pegang macam ni dan juga Okey. cara pegang macam ni. Okey, Kan, baik. pen hold ataupun shake hand. Okey, so maksudnya itu pelana. Tu kejap lagi lah. Pelana. So Okey. kita nak cerita pasal gelungsur ni. Inilah badminton lah, cikgu. Gelungsur bukan badminton. Okey, baik. Sebab dia melibatkan ni. Boleh Okey, juga. baik. Release. Okey, tapi ni kita nak cerita pasal apa tu sendi pelana Okey. paksi. Ya. Untuk ni kita paksi. Okey, boleh juga kita cubakan dulu. Sendi paksi. Kita gunakan badminton. Okey. Baik. Jadi kalau badminton kita tengok daripada sini kita panggil pronasi. Ya. Ini pergerakan ni pronasi, suspinasi. Okey. Pro dengan Ya. suspinasi. So Pro dengan suspinasi. suspinasi. Baik. So pergerakan ni adalah kan? Okey. Baik. Daripada gini ini kata contoh. Macam tu. Okey, baik, cikgu. Alright. Kan biasa badminton. Okey. Ready, sedia. Ya. Kan? So itu adalah paksi, cikgu. Okey, betul. Okey, sendi baik. paksi. Bagaimana kalau tadi dengan sendi gelungsur, cikgu? Sendi gelungsur menggunakan bahagian wrist. Okey, pergelangan tangan lah. Tadilah kita boleh guna bola tampar tadi. Oh, okey. Betul. Itu gelungsur lah. Yang kita okey. baik. Kalau yang seterusnya, cikgu, K tadi, kalau kita tahu K adalah kondil, cikgu. Okey, kondil. Kondil ni bahagian sini. Oh, okey. So, contoh aktivitinya, cikgu, Okey. kita... Kondil So kita buat aktiviti berkenaan dengan Okey, so kalau pingpong boleh kata sebagai kondil jugalah, menggunakan sendi kondil lah. Kondil, betul. Pimpong dan sebagainya lah. Baik. Pergerakan dia. Adapsi, okey. Adapsi. Yep. Kan? Fleksi. Kan? Dia adakah boleh kita katakan dalam aktiviti kita menggunakan dua sendi serentak dalam sesuatu perbuatan ataupun tindakan kita, cikgu? Ya, dia kadang-kadang dalam sukan itu dia kompleks. Kadang-kadang dia menggunakan lebih daripada satu sendi. Okey. Macam contoh tadi kan, menggunakan apa tu? Menjaring. Menjaring. Bola jaring tadi. Aksi menjaring untuk bola keranjang contohnya. Kan? Baik. So bukan saja dia gunakan, Kita bukan sahaja guna engsel, bukan saja gunakan gelungsur. Okey? Ya. Bukan saja guna gelungsur, tapi dia juga menggunakan bahagian engsel. Kan, untuk menolak. ya. Jadi yang sebagai yang di hujung ni sebagai tuas lah. Sebagai penyekan daya. Okey, baik. So, mungkin kita boleh tunjuk sekali lagi, cikgu. Dekat mana engsel, dekat mana lungsur setakat yang kita dah belajar tadi lah. Kalau kita tahu lesung tadi adalah di bahagian cantuman antara tulang kita ni dengan tangan kita ni, cikgu. Betul. So, di tengah-tengah bahu ni lah. Lesung, ya, di sini. So, dipanggil lesung. Maksudnya contoh kita baling tadi, softball tadi. Betul. So, menggunakan lesung. Lesung. Manakala engsel adalah di kawasan siku kita ni, cikgu. Pergerakan ni fleksi ekstensi. Fleksi dan ekstensi. Betul. So maksudnya dalam bola jaring tadi pun kita menggunakan engsel juga, kan? Yang mana apa nama tadi cikgu? Engsel. Engsel, okey. Bola jaring dengan bola tampar lah tadi, kan? Okey, seterusnya gelungsur, cikgu. Ini di pergelangan tadi lah. Maksudnya kita baling bola tampar juga menggunakan engsel. Manakala kondil, cikgu? Kondil tadi menggunakan Jari tadi. Okey, macam setting tadi lah. Kita Ya. guna. Kan? Okey, itu dia. Baik. So ini adalah menggunakan sendi kondil di pergelangan di kawasan jari tadi. Jari. Dan pelana, cikgu. tadi, okey. Untuk servis. Okey, pelana tadi untuk servis. Servis badminton tadi. Yap.
Okey. Baik. Studio intern. Yap. So kita Ini di kawasan sini juga kita pusing cikgu. Pusing. Okey, pelana dan the last one adalah paksi. Paksi tadi yang kita belajar tadi jugalah. Kan. So kita dapat tahu berkenaan dengan jenis sendi-sendi dan juga fungsi sendi-sendi yang ada pada tubuh badan kita dan kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Cikgu Nur Hisham. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan tulang, fungsinya, sistem rangka dan juga sendi-sendi yang mana ada 6 tadi cikgu. Betul. Baik, bila kita dah tahu katanya cikgu nak buat ujian cikgu. Betul. Betul ke cikgu? Betul. Alright, jom kita terus kepada sistem pula soalan ujian kita cikgu. Okey, Silakan cikgu. Untuk yang terakhirnya saya nak menguji Azhar sama ada dia faham ke tidak berkenaan dengan fungsi sistem rangka. Ya. Kan? Jadi kita akan tengok betul ke tidak. Jadi kita akan tengok Azhar boleh lakukan ke tidak latihan pembukaan kita. Baik. Yang terakhir iaitu memadankan fungsi. Fungsi untuk sistem rangka lah. Okey. Boleh cikgu? Okay, dipersilakan. Jom kita nak mula kan? Saya ambil marker ni. Alright, so padangan. ada 5 soalan. Betul. So saya kena padan kat cikgu, mana yang sesuai cikgu? Betul. Alright, yang pertama sokongan. Kalau kita tengok pertama dia tulis apa? Melingkari dan melindungi organ penting dalam tubuh badan. Melindungi saya rasa macam bukan. Okey. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan mineral terutamanya kalsium dan fosforus. Kalsium pun macam bukan. Membentuk struktur kerangka tubuh dan menyokong berat tubuh badan. Contohnya tulang kaki menyokong berat tubuh badan manusia. Saya rasa betul sebab macam kena sokongan dengan menyokong cikgu. Okey. Okey, ini yang pertama. Okey. Kedua adalah tempat penghasilan sel darah. Tempat penghasilan sel, kalau salah cikgu betulkan saya cikgu Tak apa. Okey, baik. Sendi, tulang dan otot membentuk satu sistem tuas. Okey, saya rasa yang ni cikgu. Tempat penghasilan sel darah cikgu. Pandai Azhar. Okey, alright. Hematopoiesis adalah satu proses pembentukan sel darah dan platelet yang berlaku di dalam sumsum tulang. Betul Azhar. Okey, perlindungan cikgu. Saya rasa cikgu perlindungan okey, saya try cikgu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nervous. Saya cuba cikgu. Okey, yang ni. Kalau salah cikgu betulkan saya. Perlindungan berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan mineral terutamanya kalsium dan fosforus. Oh, salah Azhar. Kalsium dikeluarkan untuk guna tulang bagi... Salah cikgu? Salah. Alamak. Perlindungan adalah melindungi. Baik. Okey, bahagian atas. Okey. Okey, ini sepatutnya di sini cikgu. Betul. Okey. Tak mengapa, satu silap. Yap, kita dah silap tadi. Satu silap tadi. Okey, yang betulnya adalah melingkari dan melindungi organ-organ penting dalam tubuh badan manusia, iaitu struktur tulang tengkorak melindungi otak, struktur tulang rusuk yang berbentuk seperti sangkal melindungi jantung dan paru-paru, struktur tulang vertebra melindungi saraf tunjang. Ini perlindungan. Betul. Oh, saya nampak kata kuncinya perlindungan mesti ada melindungi cikgu. Ya, jadi protect. Okey, baik, saya dah dapat dah. So yang ni salah Salah. Okey. Pelekatan otot, saya dah dapat kata kunci cikgu bagi tadi, nak try tengok. Sendi, tulang dan otot membantu satu sistem tuas yang membolehkan individu bergerak apabila berlaku penguncupan otot yang melekat di tulang. Okey, saya rasa yang ni cikgu. Betul tak? Okey, pelekatan otot. Pelekatan otot dengan ini yang mana melekat di tulang bagi menghasilkan pergerakan berpaksi pada sendi. Dan the last one adalah stor penyimpanan bahan mineral. Betul. Ini yang saya silap tadi. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan mineral terutamanya
kalsium dan fosforus. Betul. Kalsium dikeluarkan untuk kegunaan tulang bagi melaksanakan pelbagai fungsi Betul. seperti pengucupan otot. Betul cikgu? Betul. Jadi 4/5 tu dah kira bagus lah tu. Yap. Satu je salah. Satu kira, salah. Dah 90% Tapi lah. macam cikgu 90%. sebut tadi lah cikgu, inilah proses pembelajaran cikgu. Betul. Kan kalau salah tu biasa. Biasa. Yang Jangan penting, takut ke kesalahan lah. jangan takut akan kesalahan, tapi kita berubah dengan kesalahan yang ada untuk Betul. jadi betul. Baik. Betul. Cikgu, mungkin rumusan cikgu berkenaan dengan Okey. subjek yang kita belajar pada hari ini dan juga topik kita berkenaan dengan sistem rangka ni cikgu. Baiklah, Silakan. yang terakhirnya diharapkan para pelajar dapat menyatakan fungsi. Yap. Fungsi tulang, okey, ligamen, tendon, rawan dan juga sendi. Itu yang pertama lah Azhar. Ya. Yang kedua, kita mengharapkan murid-murid dapat menyatakan nama. Tadi kita sebutkan pasal nama kranium kapal. Betul. Menyatakan nama, tulang, lepas tu berkenaan dengan klasifikasi tulang. Okey. Jenis-jenis tulang yang Baik. ada lah dalam pergerakan manusia. Dan yang ketiga, kita belajar berkenaan dengan sendi. Okey, dapat mengenal pasti sendi sinovial yang terlibat. Okey. Dan lokasinya Aha. dalam pergerakan. Tadi kita dah laksanakan dalam pergerakan dalam sukan. Yap. Jadi apa pandangan Azhar tentang pelajaran kita pada hari ini? Baik, saya rasa sangat seronok cikgu, dan sebenarnya penting untuk kita tahu bukan sekadar untuk sebab subjek sains saja cikgu, tapi sebab tubuh badan kita gunakan setiap hari. So kita dapat tahu fungsinya, bila ada ligamen, sendi, kat mana yang orang kata apa penting untuk kita jaga dan sebagainya cikgu. Betul tak cikgu? Betul. Alright, itu dia. Alhamdulillah. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Nur Hisham bin Zainuddin selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, Batu Berendam, Melaka, dan juga kepada anda yang setia menonton Mahir Didik TV KPM. Terima kasih banyak dan jangan lupa kejap lagi kita akan belajar lagi. Kalau sekarang sains sukan, kejap lagi kita nak belajar sains tambahan untuk topik kita, kegunaan tindak balas redox dalam kehidupan. So jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Syahalia binti Arifin daripada SMK Tumutai. Pada hari ini saya akan terangkan tentang sistem rangka. Sistem rangka merupakan sistem sokongan kepada organisma. Sistem sokongan ini bertindak sebagai bingkai tubuh. Biasanya sistem ini terbina daripada kalsium. Antara kepentingan sistem rangka ialah menyokong merah badan, melindungi organ-organ dalaman dan menjadi tuas pergerakan. Akhir sekali, untuk memastikan rangka sentiasa kuat, kita perlulah sentiasa mengambil makanan yang mengandungi kalsium. Itu sahaja penerangan saya tentang sistem rangka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Khairuddin daripada SMK Tumutai, daripada kelas Sains Sukan, ingin membincangkan tentang tajuk rangka. Apa itu rangka ya? Rangka merupakan sistem sokongan kepada organisma. Sistem sokongan ini bertindak sebagai bingkai tubuh yang tegar. Biasanya rangka ini dibina daripada kalsium. Didik TV KPM